Zikir nama ni dapat apa? Zikir banyak ni jadi apa? Zikir banyak ni jadi apa? Nah, itu ada tu. Ada hadis-hadis Nabi yang mengajar begitu. Baik. Firman Allah lagi dalam ayat dalam Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Itu jadi besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Yang ni pun kita kena buat banyak dan kurang-kurang 100. Pagi 100, petang 100 ya. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallah azim wa bihamdih. Subhanallah azim wa bihamdih. Baca macam tu. InsyaAllah kita sambung cara mengenal Allah. Betul tak? Cara mengenal Allah. Sahih. Masuk dan beriman kepada rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kepada susulannya wajib di atas setiap mukallaf laki-laki dan perempuan, mukminin mukminat, wajib secara wajib aini, bukan wajib kifai, wajib aini. Tiap-tiap individu wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak menzahirkan imanan, beriman kepada Allah tanpa mengenal Allah, itu adalah mustahil. Mustahil. Ya, tanpa mengenal. Hanya kita tahu kata wujud Allah, orang-orang kafirin pun tahu kata Allah wujud. Ya, kita sudah sebut banyak dalil pada Al-Quranul Karim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada orang-orang kafirin, siapa yang menjadikan langit dan bumi, beredarkan malam dan siang, lantas mereka akan mengatakan Allah. Ini artinya. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, tentulah sama juga kedudukan iman seperti orang-orang kafirin. Hanya tidak sah iman yang tidak dikenali akan yang diimani. Maka itu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara untuk mengenalkan Allah. Yang pertama, dengan menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah. Alam langit bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai dalil yang cukup jelas, yang cukup terang, yang memberikan suatu kepastian dan keyakinan yang mantap kepada orang-orang yang berakal, yang siuman akalnya, yang boleh memikir. Maka justru itu dalil-dalil kewujudan alam ini sendiri, apatah lagi dengan diri kita. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kamu sendiri punya dalil untuk kamu melihat kepada kesahihan kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itu apa yang dikatakan oleh Ar-Razi, seorang filosof Islam, ulama besar Ar-Razi. Beliau mengatakan apabila seorang pakar bedah, duk bedah orang tu, doktor, pakar bedah, dia bedah manusia, dia tahu, dia nampak organ-organ dalam tu semua. Orang ini kalau tidak beriman kepada Allah, dialah orang yang paling celaka sekali pada perspektif Islam, ya. Kerana apabila dia bedah itu, dia boleh lihat organ-organ yang tersusun begitu rapi dalam diri manusia itu adalah tersusun dengan penciptanya yang maha bijaksana. Kewujudan pencipta dengan pencipta yang bijaksana, dengan kerahiman Allah, kerahmanan Allah ada dalam penciptaan itu sendiri. Sebab itu kita zahirkan dalam doa kita. Setiap kali kita sembahyang, kita mula dengan kita wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati. Allah itu sebenarnya Al-Fatir. Al-Fatir maknanya mencipta, menjadi, yang membentuk, yang menyusun, yang mereka, yang mengadakan, yang menggahirkan, dan yang menunjukkan kebijaksanaannya dan kehakimannya dalam nama Allah Al-Fatir. Kita sebut dalam doa kita, ya. Jadi wajarnya kita kena faham juga lah doa-doa, zikir-zikir yang kita baca dalam sembahyang, tuan-tuan, ya. Kerana itu akan membantu kita
untuk meyakinkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita akan terasa lebih tenang dan lebih besar jiwa kita dan lebih halus ya nurani kita. Begitu keadaannya. Jadi pertama mengenal Allah dengan cara akal. Tuhan bagi akal ini untuk mengenal dia. Sebab itu kalau orang yang ada akal punya sempurna, akal ni satu naluri yang cukup unik. Ya, berdasar kepada hadis Nabi Rasulullah mengatakan awal-awal makhluk yang Allah bagi jadi adalah akal. Awal-awal makhluk yang Allah cipta jadi akal. Itu cukup hebat tuan-tuan ya. Maknanya begitulah keadaannya. Kalau sudah punya akal yang sempurna masih tidak boleh menerima Allah, tidak menerima kewujudan Allah, maka wajarlah dia diazab selama-lama di dalam neraka. Nampak ya? Maka itu orang-orang kafirin wajar diazab Allah dan neraka selama-lamanya. Kenapa? Mereka punya akal tapi mereka tidak menggunakan akal itu memikirkan. Penting lagi memikir kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya, duk fikir masalah dunia, urusan kehidupan, urusan lahiriah semata-mata yang tidak memberikan manfaat, yang tidak kekal abadi. Wasiatnya kita tinggal perkara yang penting, yakni menyati Allah. Dalam Al-Quran Tuhan sebut banyak ayat kan. Contohnya dalam surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah yang sunat dibaca oleh imam pada rakaat kedua sembahyang Jumaat. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Apakah tidak kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Wa idza as-samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit Allah meninggikan. Wa idzal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ganang Allah panjangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Dan bagaimana Allah meratakan bumi untuk kamu berjalan. Ini antara dalil-dalil yang kita boleh jadikan sebagai sebahagian daripada dalil yang untuk membuktikan, meyakinkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Banyak lagi lah yang kita lihat ya dalam dalil-dalil. Kalau kita tengok, kita rajin tengok TV dalam program National Geographic ya, Animal Planet. Ini semua kalau kita rajin tengok, kita akan dapat lihat kebesaran Allah, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya yang luar biasa. Begitu ya. Itu penting. Ada juga yang baik. TV ini bukan tak bagus ya. Ada perkara yang kita kena tengok, patut kena tengok untuk meyakinkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengetahui nama-nama Allah yang elok, Asmaul Husna. Dalam Quran terdapat 99 nama Allah yang ditentukan oleh Al-Quran, yang ditentukan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sifat-sifat Allah Al-Quran itu banyak. Tapi Rasulullah dan hadis Rasulullah menentukan 99 yang diberikan sebagai satu kenyataan yang deras, yang terang ya, yang sifat-sifatnya agung. Seluruh anggota dan akal fikiran manusia hendaklah digunakan untuk membuktikan wujudnya pencipta yang maha agung. Firman Allah SWT ayat dalam surah Yunus ayat 1. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kamu perhatikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam ayat ini ada perkataan unzur, nazar. Unzur, nazar dalam bahasa Arab ni artinya melihat, memikir dan menghayati. Itu makna unzur. Ya, kataan unzur, nazar itu dalam bahasa Arab lebih khusus daripada ru'yah. Ru'yah ni melihat mata kasar. Ru'yatul ain, melihat dengan mata kasar ni masih lagi terhad. Ya, banyak benda yang kita tengok dengan mata kasar ni tidak memberikan kenyataan yang betul. Betul tak? Ya. Mata ni banyak buat silap. Banyak memberi gambaran-gambaran yang tidak sahih. Betul? Kita tengok matahari itu 30 juta kali bumi, besar matahari. Tapi kita tengok mata kasar besar sini 5 kupang. Betul tak? Ini kesilapan mata. Maka itu kita kena tengok dalam mana? Dengan mata hati. Dia panggil
unzur, lihat dengan mata fikir, kemudian bawa pada penghayatan. Dia kena ada 3. Itu artinya nazar. Maka tu Allah sebut dalam Quran, unzuru, melihat dan kamu fikir dan kamu hayati. Ya, jangan hanya tengok tapi tak fikir. Tengok dengan memikir, dengan menyelam, mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar oleh kamu wahai orang yang punya mata hati. Quran kata sendiri. Sebab itu kita kena faham. Maka itu dalam keadaan ini Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, hendaklah kamu unzur, perhatikan dengan jiwa raga kamu, dengan nubari dan hati kamu, dengan nurani, ya, dan jiwa kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Dan yang lebih dekat sekali, hendaklah kita fikirkan kepada diri kita sendiri yang dulunya tiada kemudian ada. Boleh lihat dalam surah Al-Mu'minun. Kita buka Al-Quran surah Al-Mu'minun, lepas pada ayat 11 ke atas, tuan-tuan akan tengok ya. Nah, inilah kepentingan kita kena melihat Al-Quran tu ya. Bukan hanya sekadar baca. Bukan hanya sekadar baca, tapi kita kena tadabbur, renung pada ayat-ayat ni. Itu tujuan dia. Jadi maknanya antara disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita fikirkan sendiri ya, yang dulunya tiada kemudian ada, dulunya kecil kemudian besar, dulunya lemah kemudian kuat, dulunya muda kemudian tua, ada pendengaran, ada penglihatan, boleh berkata-kata, ada perasaan marah, suka, gembira dan sebagainya. Ahlul hukama pernah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Biasa kita dengar kalimah tu kan. Ini adalah perkataan mengikut sebahagian daripada kenyataan mengatakan ini adalah kata-kata Umar Ibn Khattab. Ini perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang kuatlah ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dia punya diri, dia akan kenal Tuhannya. Ya, kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbah fasadal jasad, sambung dia. Barang siapa sudah kenal Tuhan, akan binasa dirinya. Baru kita nampak kita ni tidak ada apa. Kalau sudah kita kenal Allah, baru kita akan tahu kita ni tidak ada apa-apa. Kita ni tidak ada apa-apa ya. Kita ni hanyalah makhluk yang Allah bagi ada, dan serba-serbinya lemah belaka. Itu kenyataan yang kita faham. Yang benar-benar berkuasa, kita akan nampak bahawa Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Itu kenyataannya. Maksudnya kita dah baca tadi, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang keistimewaan kejadian manusia dan proses-proses kejadiannya daripada permulaannya sehingga menjadi makhluk yang terindah dan terbaik. Pertama, firman Allah SWT dalam surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Takwim ya. Kita nak terjemah, kita nak tafsir perkataan takwim itu sendiri. Cukup luas takwim ya. Takwim ni kalau kita ambil kira termasuk framenya, intinya, batinnya, kerangkanya ya, tujuannya, peranannya, fungsinya, itu masuk takwim. Contohnya Tuhan kita mata. Takwim mata saya tuan-tuan boleh tengok ya. Kerana takwim mata itulah ya, sampai ada satu bidang khusus untuk mata ya. Banyak perkara yang kita faham, wujudnya pakar-pakar dalam bidang apa, dalam bidang ilmu yang berkenaan dengan mata sendiri. Itu takwim mata, baru mata sampai orang boleh cari makan ya. Begitu punya besar. Terdengar lagi masalah-masalah yang ada pada kita sendiri. Kita tengok kan, punya pada diri kita ni berbagai-bagai bidang dalam soal perubatan, soal kesihatan ya. Semuanya menilambang bahawasanya dia adalah takwim. Maknanya begitu luas. Maksud takwim ni dalam semua sudut. Bukan kata Allah jadikan mata saja, jadikan mata dengan keadaan bentuk mata, keadaan sinar mata, cahaya mata, fungsi mata, kekuatan mata, daya mata. Itu masuk dalam takwim yang punya reti ya. Maknanya takwim satu benda yang luas ya. Bukan hanya takwim dia bentuk rupa luar saja.
tapi dia meliputi semua unsur-unsur, setiap perinci daripada semua unsur manusia itu punya kesempurnaan yang luar biasa. Itu artinya takwim, ya, takwim, ya, baik. Jadi makanya dikata oleh firman Allah lagi dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Tidakkah telah datang kepada manusia suatu masa ketika itu ia belum ada, sesungguhnya kami jadikan manusia dari setitik air nutfah yang bercampur, yang kami ujikannya, dengan sebab itu kami jadikannya mendengar dan melihat, kemudian kami tunjukkan kepadanya jalan, sama ada ia mahu bersyukur atau mahu kufur. Itu dia. Sampai ke tahap tu, sampai hidayah pun Tuhan bagi. Bukan hanya dia bagi jadi kita, dia bagi jadi jiwa dan hati kita, dia juga memberikan kita hidayah dan petunjuk kepada jalan yang betul. Ya, itu kenyataan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini, surah ni sunat dibaca pada hari Jumaat subuh. Ya, sama ada kita baca berjamaah, imam ataupun seorang, sama ada lelaki dan perempuan. Surah ni sunat dibaca pada rakaat kedua sembahyang subuh hari Jumaat. Nah, ini surah dia yang paling elok, dan kita baca kepada mayat, bila talqin kita baca surah ni kita baca kepada bila talqin, sebab dalam surah ini Allah membangkitkan semula kesedaran kita bahawasanya manusia ini makhluk yang istimewa yang Tuhan jadikan dengan padanya, dan Allah berikan kepadanya berbagai-bagai macam nikmat dan kemuliaan. Ya, itu artinya surah ini. Kemudian yang ketiga, firman Allah pada ayat 6 Ali Imran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang membentukkan kamu dalam rahim ibu mengikut yang ia kendaki. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Lagi dalilnya, daripada ketiga-tiga ayat tersebut dapat diambil kesimpulan. Satu ayat pun cukup. Kalau orang beriman, satu ayat pun dah cukup dah, tak payah banyak, ya. Kalau kita baca banyak-banyak ayat pun, ya, berhajat kepada apa? Berhajat kepada hidayah. Kalau baca ayat Tuhan tak bagi hidayah, tak beramal lah kita. Itu kelemahan kita paling penting. Sebab itu kita kena minta dalam sembahyang, kita minta dalam melalui suratul Fatihah. Minta ni lah, hidayah ni, ya, supaya Allah bagi kita faham, pengertian, kemuliaan, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayatilah kami akan as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu adalah jalan hidup. Jalan hidup, way of life. Itu as-sirat al-mustaqim yang dipahamkan. Jadi maknanya bila kita minta hidayah Allah supaya kita dapat menjalani kehidupan sebagai seorang mukmin yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kepada petunjuk 4. Kita sebut dulu. Pertama, kita perlu kepada taufik ni tuan-tuan, satu energi, satu kekuatan, satu tenaga batin. Kalau taufik ni Allah beri taufik kepada kita, maka orang jauh mana pun sampai masuk azan bunyi dia dapat dengar suara azan tu, dia akan cari rumah Allah. Itu kalau ada taufik. Kalau tidak ada taufik, ya, kita duduk sebelah masjid pun tak main. Jangan kata hak dalam masjid pun tak main. Hak dalam masjid pun tak main kalau tak ada taufik, Lawan lah. Dia ada jawatan, dia pegang jawatan dia, tapi dia tak main masjid. Ini pasal apa? Tidak ada taufik, energi. Kalau ada taufik, merangkak pun sampai, tak larat pun sampai, jauh mana pun sampai, jalan kaki pun sampai. Kalau tidak ada taufik, ada kereta di mana biji pun tak main. Pasti, ya. Jadi kita perlu taufik. Taufik itu sangat penting. Minta kepada Allah. Allah maj'ali taufiqa rafiqana. Minta kepada Allah. Ya Allah, bagi aku taufik. Dengan taufik ini aku dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Minta kepada Allah taufik. Yang kedua, hidayah. Hidayatul din. Hidayah ni ada 5.
Empat Tuhan bagi kita dah. Hidayah ni ada 5. Empat Tuhan dah bagi kat kita. Nampak tak? Kita tahu nak makan, nak suap, itu hidayah tu. Kita tahu nak pakai baju, tahu nak bersuci, itu hidayah tu. Kalau tak hidayah kita tak kerti buat benda tu. Itu semua Tuhan dah bagi. Hidayatul din, hidayah agama, ini tak ada. Tuan-tuan kena minta kepada Allah. Hidayatul diniyah, hidayah agama, yang tu Tuhan punya, kita kena minta kepada dia. Maka tu kita kena minta paling minimal 17 kali sehari semalam melalui Fatihah 17 rakaat. Betul ya? Betul tak? Itu kita perlu, tuan-tuan. Yang ketiga, kita perlu ilham. Ilham ni memang turun, tak berhenti. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan sebut sendiri, ya, demi jiwa yang disempurnakan, diilhamkan kepada fujur dan takwa. Ilham masuk tapi tak dekat. Ilham masuk tak dekat pasal telinga dua. Nampak tak? Dia masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Dia tak turun ke bawah. Kalau dia turun ke tengah, itu ilham namanya. Ya. Itu artinya kita perlu. Jadi ilham kita perlu, tuan-tuan. Ilham apa kita perlu? Ilham pun ada 5. Mengikut Sa'id Nursi, Badi'uz Zaman, seorang ulama Turki, ya. Sa'id Nursi, Badi'uz Zaman nama dia, ya. Dia kata ilham pun ada 5. 4 ilham Tuhan dah bagi kat kita dah. Maka tu kita tahu kita nak makan apa. Tahu ini gula, tahu ini masin, ini masam. Nampak tak? Ya. Ini ilham Tuhan dah bagi siap tak? Tengok gula dah tahu dah ni manis. Tengok asam kita dia masam. Tengok asin kita dia masin, ya. Ini ilham Tuhan dah bagi. Ya, ilham ni juga kita dapat lihat ni pagi, besok pagi kita panjang umur, bangun nak buat apa, nak makan apa. Itu ilham Tuhan dah bagi. Itu tak payah minta, Tuhan dah bagi dah. Nampak tak? Cuma kita nak minta yang baik. Allah merzukna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Yang tu nak minta. Rezeki banyak. Minta rezeki yang halal, yang baik, yang berkat. Itu kita kena minta. Nampak tak? Makan boleh makan, semua boleh makan. Ya, kita boleh makan mana-mana. Ilham tu banyak. Nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa. Ya. Tambah-tambah kita ni di Malaysia, di Pulau Pinang ni, ya, syurga makanan, ya. Masya-Allah. Tak ada masalah. Maka yang ketiga ilham. Ilham yang satu ni kita minta. Ilham apa? Ilhamud dini. Ilham yang menjurus kepada agama. Masuk waktu kita segera mencari masa nak sembahyang, cari tempat untuk bersembahyang, sediakan perkataan diri kita sendiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilham yang baik. Ya, dapat ilham nak sembahyang. Dapat ilham nak tengok wayang, sama dia. Ya. Ilham tengok wayang, ilham sembahyang, sama aja. Tapi yang mana baik? Ilham sembahyang tu lebih baik. Ini yang kita nak. Ilham ni kita minta. Ilham ni kita minta kepada Allah SWT melalui Fatihah. Ketiga. Yang keempat, kita minta irsyad. Jalan lurus. Ya. Apapun kita nak buat yang betul. Kita nak buat yang perfect. Kita nak buat yang kena. Kita nak buat yang diredha oleh Allah. Itu kita panggil rasyad. Sebab itu ada doa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Dan tuan-tuan Ashabul Kahfi, 7 orang lelaki-lelaki pemuda, ya, yang tidur dalam gua, ya, di mana mereka ini telah meninggalkan kerajaan kufur, mencari kebenaran, mencari ketauhidan, mencari jalan-jalan yang mana mereka ingin lebih selamat dan lebih benar dan lebih lurus. Jadi Ashabul Kahfi 7 orang ni mereka tinggal negara mereka tadi ini dengan rajanya yang zalim beserta dengan kufur, dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jangan tinggal doa ni, tuan-tuan. Ya, dalam suratul Kahfi jangan tinggal doa ni. Tiap-tiap sembahyang kena ada doa ni. Kalau tuan-tuan tak minta doa ni, payah. Macam mana nak dapat petunjuk? Ya, kita nak kebaikan, tapi nak tunjuk jalan kebaikan, nak tunjuk jalan kebajikan tu Allah. Maka tu kita perlu kepada Ar-Rashid. Allah sebagai Ar-Rashid, Tuhan yang akan membimbing kita sendiri. Minta doa. Surah tu paling penting, ya. Baik, sambung. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Muslim di sini, ya,
Yang pertama dengan ketiga-ketiga tersebut itu, pertama dengan adanya kelebihan-kelebihan istimewa dijadikan oleh Allah kepada manusia itu, dapatlah mereka menguasai di darat, di laut dan di udara. Kedua, marilah kita fikirkan mula manusia dijadikan daripada tiada kepada ada melalui proses-proses yang tertentu. Siapakah yang menentukan semuanya dan dari manakah datangnya? Itu kita kena soal. Tanya ni kita kena tanya diri kita dulu, ya. Aku ni, ya, dibanding dengan makhluk yang lain, aku adalah manusia. Apa sebab kenapa aku dipilih oleh Allah jadi manusia? Nah, itu paling penting sekali, ya. Itu kadang-kadang kita tengok orang tua kita marah, hang ni bila nak jadi orang, bila dia manusia tak tahu. Maknanya dia jadi orang, tak jadi manusia. Orang manusia ni ada beza, orang manusia ni ada beza. Hang ni bila nak jadi manusia. Makna kata belum kemas. Itu kita lihat, makna kata kita lihat apa yang boleh kita faham sekarang ni, iaitu antara perkara yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena fikir diri kita dulu. Aku ni mari Allah pilih sebagai manusia, apa sebab hikmah Allah pilih aku jadi manusia? Dah jadi manusia pula, ya, didatangkan aku ke bumi, ya. Apa hikmahnya, rahsianya aku datang ke bumi? Dan yang mendatangkan aku ini siapa? Itu kena tanya apa? Siapa dia? Itu kita nak tanya, ya. Jadi jawabnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh jawab hanya kita pilih dalam 3 ayat. 3 ayat tuan-tuan boleh dapat jawapan. Pertama dalam surah Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, ya. Itu besar dia punya bajikan pahala. Orang baca Qul Allah ni pahala dia besar, ya. Satu kedudukan yang cukup tinggi. Seorang sahabat Nabi, dia tiap kali sembahyang dia akan baca Qul Allah. Dia baca surah, dia akan baca Qul Allah 5 kali. Tiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat pertama dia baca surah apa? Surah Wadduha. Dia akan ikuti dengan Qul Allah 5 kali. Rakaat kedua, ya, dia baca surah apa? Surah Al-Nasrah contoh. Dia akan baca Qul Allah 5 kali. Favorite, satu surah favorite dia akan baca, ya. Dan dia mengamalkan baca Qul Allah ni satu bilangan yang cukup banyak. Tak tahulah banyak mana dia punya bilangan. Kemudian berlaku peperangan Tabuk. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, peperangan Tabuk kan, Tabuk ni satu daerah yang jauh lebih kurang daripada Madinah, jarak lebih kurang 210 km. 210 km daripada Madinah ke Tabuk, ya. Tabuk dia ada di barat daya Madinah. Peperangan Tabuk ni antara tentera Islam dengan tentera Rom. Tentera Islam masa tu hanya 48,000. 4,000 nak lawan dengan tentera Rom 400,000. 10 kali. Tapi Rasulullah tak terbantut, tak ada kata tarik diri, tidak ada seorang pun tentera Islam yang tarik diri. Kita keluar. Masa tu pula berlaku peperangan tu ketika cuaca yang sangat panas, ya. Cuaca yang sangat panas, musim kemarau. Tapi Rasulullah keluar juga, ya. Keluar juga sampailah kepada ni ada seorang sahabat Nabi yang tak boleh ikut. Dia pergi sekerat jalan, dia patah balik. Dia tak boleh sebab dia sakit. Dia sakit berat. Dalam sakit pun dia turun juga, ya. Susul daripada belakang ikut Nabi nak pergi perang Tabuk. Tapi oleh kerana dia terlalu sakit tak tahan, dia kena patah balik. Nampak? Tiba-tiba peperangan itu Rom lari, tentera Rom lari. Belum jumpa tentera Islam, tentera Rom dah lari. Nampak? Tak tahu depan nampak lagu mana tentera Islam ni punya hebat, lari. Jadi tentera Nabi baliklah. Bila Nabi balik, mai Jibril kata Nabi, "Ya Rasulullah, Allah perintah kamu suruh balik cepat." Nampak tak? Balik cepat. Nabi pun baliklah, tak tanya pasal apa. Rupanya sahabat dia
sahabat Nabi yang nak pergi perang yang sakit tu mangkat, mati. Bila mati, nak kena sembahyang jenazah dia. Jadi suruh Nabi ni sembahyang jenazah dia. Nampak tak? Ya. Bila sembahyang jenazah dia, Nabi pun heran juga, apa istimewa kawan ni yang Allah suruh Nabi mai sembahyang. Kemudian kebetulan langit, malaikat hak langit turun mai sembahyang mayat dia. Malaikat pun turun sembahyang jenazah dia. Ini kelebihan, ya. Jenazah disembahyang para malaikat, malaikat langit turun, malaikat bumi, malaikat langit bergabung sembahyang. Nabi pun kena jadi imam sembahyang jenazah dia. Sebab maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa dia punya kelebihan sahabat aku ni? Kerana dia baca Qul Allah. Dia amat suka membaca suratul Ikhlas, surah Qul Allah ni salah satu bilangan yang cukup banyak, tuan-tuan. Jadi kita hari ini, tuan-tuan, kalau seboleh-bolehnya lah kita buat sehari 100 kali. 100 kali. 100 kali Qul Allah. Very simple. Sat je habis, tak berapa minit je lah. 100 kali, tuan-tuan. Qul Allah bagi jadi baik hook baik ruk jalan 100 kali sehari, bagi jadi. Baca elok-elok lah, jangan baca gopoh, baca elok-elok dengan dia punya tajwid, ya. Dan kita terusi melihat isi ajaran dalam surah itu sendiri. Lepas sembahyang, Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ulama besar dunia, Ibnu Taimiyah, tiap-tiap kali lepas sembahyang dia akan baca 11 kali Qul Allah. 11 kali Qul Allah tiap-tiap kali lepas sembahyang. Siapa? Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ya, ulama besar, 3 suku dunia Islam ikut dia, Ibnu Taimiyah ni, ya, punya alim tengah, ya, 11 kali. Ada seorang lagi antaranya sahabat Nabi, ya, ni sahabat Nabi juga ni. Kebetulan bila datang jenazah dia, dikatakan tadi ini Nabi tanya, bawa mayat tu nak sembahyang. Nabi tanya, dia ni ada hutang tak? Dia berkata dia ada hutang. Bila ada hutang, Nabi kata aku tak sembahyang lah, hampa sembahyang, aku tak bayar sembahyang. Nabi tak mau sembahyang jenazah dia, kata dia hutang. Nabi tak mau sembahyang jenazah dia. Jibril naik kat Nabi, ya Rasulullah, ya, Allah telah utus aku menyamar sebagai manusia, pi bayar hutang dia. Nampak tak? Jibril, aku diutus oleh Allah menyamar sebagai manusia, aku berjumpa orang yang bagi hutang kat dia tu, aku bayar hutang dia. Jadi orang ni tak ada hutang sekarang. Nampak? Sampai tahap tu Allah nak selesai hutang dia, Allah hantar Jibril merupakan manusia, bayar hutang dia. Kenapa begitu? Kerana dia, Nabi tanya ke Jibril, apa dia punya rahsia? Dia baca sehari 100 kali Qul Allah. Nampak tak? 100 kali Qul Allah dia baca, maka dia dapat perhatian Allah. Allah jaga dia semua, tuan-tuan. Nampak tak? Itu kelebihan, tuan-tuan. Saya bagi tip, kita buatlah, ya. Amalkan hari-hari, tuan-tuan. 11 kali Qul Allah, jangan tinggal, bagi jadi baik huk baik ruk, dan kita sendirilah akan saksikan, ya, bagaimana jiwa kita, kebersihan nurani kita, bagaimana rezeki kita, bagaimana penghayatan kehidupan kita, bagaimana ilmu dan hikmah yang akan kita terima, kelebihan yang ada pada Allah. Tiap-tiap lepas sembahyang, istimewa sembahyang subuh, kalau kita baca 11 kali itu imam baca, ni tok imam tak kena buat, baru makmum nanti ikut. Tu imam tak baca, macam mana makmum tak buat? Imam baca 11 kali Qul Allah, tuan-tuan, ya. Tiap-tiap orang yang ada dalam jemaah sembahyang tu diberikan satu mahligai dalam syurga. Itu dia. Satu mahligai, one castle in heaven. Seorang. Kenapa? Semua baca Qul Allah 11 kali. Dan dalam tu ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa baca 10 kali Qul Allah lepas subuh, nampak tak? Allah akan ampun dosa dia semua. Haram jasad daripada neraka. Haram jasad daripada neraka, tuan-tuan. Nah, itu paling penting. Jadi kalau kita buat 11 kali, masuklah 10 ni dah ada dah. Automatik ada 10 dalam tu. Kita dapat 2 tip. Pertama, kita diampuni Allah dosa kita, haram neraka. Kedua, kita dapat mahligai, tiap-tiap seorang dapat mahligai di syurga. Bayangkanlah, tuan-tuan.
Allah Maha Kaya, Allah sediakan nikmat, sediakan pahala ganjaran. Kerana Qaul Allah ni adalah surah yang paling agung, tuan-tuan, ya, paling agung sekali, maka tak dapat tidak, ya, kita amalkan dia. Di situ ada rahsia mengenal Allah secara ikhlas. Seperti saya pernah sebut dulu bagaimana Surakah yang hambat Nabi itu ketika Rasulullah nak hijrah. Surakah itu hambat Nabi kan, penghabis, dia pun dah sedak, dia pun dah jatuh tertomoh, kuda-kuda semua tenggelam dalam tanah. Dia pun minta ampun. Nabi pun dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, sif rabbak, ya Muhammad, sifatkan Tuhan kamu tu macam mana sehingga aku boleh jatuh tersomot macam ni. Maka turun surah ni, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pun masuk Islam, jadi Islam dia. Dalam tarikh mengatakan dia telah jadi Islam. Surakah, ya, orang yang nak hambat Nabi itu. Kita balik kepada apa yang kita baca sekarang. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita lihat pada kejadian nombor muka surat, sambung, ya, nombor 3. Pada kajian manusia itu ada beberapa anggota yang sangat berharga dan sangat tinggi nilai. Dari manakah datang nikmat-nikmat itu dan apakah yang patut kita gunakan dengan nikmat-nikmat itu? Maka kita kena lihat semua anggota kita, jasad kita ni punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Semua itu datang daripada dalil-dalil mengatakan bahwasanya ada pencipta, yakni Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita asalkan, dan yang wajib kita agungkan. Itu satu. Baik, Al-Asmaul Husna. Mempelajari nama-nama Allah yang elok itu adalah suatu jalan untuk mengenali Allah. Di samping mendapat beberapa kelebihan yang besar jika kita mengamalkannya, ya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, qul ud'ullaha wa'id'ur rahman, qul ud'ullaha awid'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, pohonkanlah kepada Allah atau serulah kepada Ar-Rahman dengan apa yang saja kamu seru, maka ia mempunyai nama-nama yang baik. Ayat itu pun nak bagi lengkap. Mula-mula Nabi terima ketika datang Jibril dalam peristiwa Iqra, dalam gua Hira, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Nabi tak tahu apa anda baca. Ma'ana biqari, aku bukan ahli yang membaca, Nabi kata, ya. Tapi Allah, Jibril suruh baca juga, dia peluk Nabi, dia pun bacalah, ya. Bismik, dia kata, ya, bismik, ya. Nabi pun bismik lah. Tiap-tiap kali pergerakan Nabi bismik, ya. Sampai satu ketika turun ayat ni, ya, tambung, ya, pada surah ayat 40 surah Hud, ya. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Turun ayat ni, baru Nabi baca bismillah, bismillah, bismillah. Mula bismik, 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 semua gerak bismik, semayang semua bismik. Nampak? Tak ada benda lain. Dengan namamu, dengan namamu, dengan namamu, dengan namamu, dengan namamu. Kemudian turun ayat 40 surah Hud, ya. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Silakan muazzin kumandangkan azan, dah masuk waktu.
سيدنا محمد الفضيل والشرف والدرجة العظيمة إلى حد شكر رب الرحمة حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. Jadi turun ayat ni, turun ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ila rabbil ghafur rahim. Nabi baru baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian turun ayat ni, Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayat ni turun, ya. Pohonlah, serulah dengan nama Allah atau dengan nama Rahman atau mana-mana nama Allah Subhanahu wa taala yang kamu seru, semuanya Allah baginya nama-nama yang baik. Nabi pun mula baca Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Yang tu ya. Kemudian turun lagi ayat yang berikut dalam surah An-Naml, ya, An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Ya, innahu min Sulaiman, ini surat daripada Sulaiman dan sungguhnya ia daripada Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Baru Nabi baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, nak turun Bismillah tu satu, dia ada protokol dia, masa dia, bukan turun sekali memberi erti bahawasanya dua sifat ni, Rahman Rahim ni adalah dua nama Allah yang Maha Agung. Melalui nama Rahman dan Rahim ini kita dapat mengenal Allah. Rahman Pemurah, artinya segala langit dan bumi Tuhan buat ni adalah dengan sifat Rahman. Nampak kerahmanan Allah, dia bagi begitu luas nikmat yang tak dapat kita nilai, yang tak dapat kita kira, begitu punya luas nikmat Allah, begitu punya besar. Sebab itu kita zikir nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lepas semayang kita bawa zikir. Sebelum kita baca ayat kursi, baca dia dulu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahman rahim. Baru baca ayat kursi. Wa ilahukum, baru kena. Nampak tak? Sebab Rahman Rahim itu datang dulu. Tapi hari ini imam-imam dia tak baca. Masuk TikTok, masuk YouTube apa semua, banyak daripada ikut YouTube, TikTok ni, ya, pakai tinggal tak baca habis, ya. Sebelum ayat kursi kena baca dia dulu. Dia ayat tu dalam Quran surah Al-Baqarah juga, Al-Quran. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya. Tuhan kamu, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Nampak tak? Tidak ada Tuhan melainkan dia. Nampak tak? Yang Maha Asa, yang tidak sekutu baginya. Nampak tak? Terang. Dia maknanya Tuhan buat segala sifat dengan Rahman, ya. Dalam surah apa lagi? Sebab tu dalam Quran ada satu surah nama surah Rahman. Ya, surah Rahman, ya. Di mana surah ini akan Allah baca besok di akhirat, himpun manusia dan jin, Allah akan baca surah ini. Dia dibangkit balik, ungkit balik, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan wahai jin dan manusia? Nampak tak? Kerana Allah jadikan semua dengan Rahman, ya. Tu, ya. Ini kita kena faham dulu. Jadi maknanya melalui sifat ini Rahman dan Rahim ni dengan Allah bagi jadi, maka kita mohon kepada Allah akan segala kebaikan. Baik. Firman Allah lagi dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka serulah ia dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang kufur tentang nama-namanya, mereka akan dibalas apa yang mereka kerjakan. Ya, terima kasih, tengok ya, di mana Allah suruh kita melihat bagi Allah nama-nama yang baik, semuanya betul. Turun ayat ni sebab dia katakan Nabi kata kami sembah berhala, berbagai-bagai berhala, tapi dia duk panggil macam-macam Tuhan dia, nampak? Sebab Nabi seru banyak nama kan, ya, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar. Nabi minta begitu, dia kata Nabi banyak Tuhan. Orang-orang kafir kata Nabi pun, Muhammad pun duk panggil banyak Tuhan. Dia kata kita banyak Tuhan, dia pun banyak Tuhan juga. Itu turun ayat ni, bukan banyak Tuhan, Allah tu banyak nama. Nampak tak? Nabi beritahu kat mereka, Tuhan aku banyak nama. Itu artinya bukan banyak nama tu banyak Tuhan. Turun ayat ni lah, yang turun ni untuk menjelaskan bahawasanya Allah tu punya nama-nama yang baik. Sebab tu kita beramal, tuan-tuan. InsyaAllah saya akan bawa pada tuan-tuan nanti bila kita masuk nama-nama Allah ni. Tapi tuan-tuan kena catat, ya, baca nama ni banyak mana nak baca, dapat apa. Saya akan bawa nanti waktu bagi tuan-tuan manfaatkan di rumah zikir, ya. Zikir nama ni dapat apa, zikir banyak ni jadi apa, zikir banyak ni jadi apa. Itu ada tu, ada hadis-hadis Nabi yang mengajar begitu. Baik, firman Allah lagi dalam ayat dalam Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Itu jadi besar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang ni pun kita kena buat banyak, tuan-tuan. Kurang-kurang 100. Pagi 100, petang 100, ya. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi. Baca macam tu 100 kali, pagi dan petang. Nampak ya? Tidaklah banyak benda-benda yang Allah akan buka kepada tuan-tuan. Banyak benda yang tuan-tuan akan buka, ya, kepada tuan-tuan. Pembukaan yang luas, rezeki yang luas, jiwa yang luas, hikmah yang luas, ilmu yang luas. Amalkan, ya, kerana Allah paling suka. Para malaikat kita sebut subhan rabbil azim bihamdi, malaikat keliling kita penuh, kita tak nampak. Kalau kita nampak, kita tak mau berhenti tasbih, dia mati begitu lah. Nampak tak, ya? Pasal kita nampak kelebihan, tuan-tuan. Itu kata-kata kelebihan. Amalkan subhan rabbil azim wa bihamdi. Artinya kita tengok dalam sembahyang, kita rukuk, kita baca sekali subhan rabbiyal azim wa bihamdi, 1/3 pintu syurga buka. Kita baca kali kedua subhan rabbiyal azim wa bihamdi, buka 2/3 pintu syurga. Subhan rabbiyal azim bihamdi, buka terus pintu syurga. Dia sekali rukuk, pintu syurga dia buka. Berapa banyak pintu nak buka? Ini hadis sahih. Hadis sahih, tuan-tuan, yang saya baca ni, ya. Tu kita lebih kita rukuk tu. Kita rukuk, kita baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Azim pun boleh, tambah wa bihamdi lagi baiklah. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, 1/3 pintu syurga buka. Kita kata lagi sekali subhan rabbiyal azim wa bihamdi, 2/3 pintu syurga buka. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, habis dia buka satu pintu. Hanya dengan rukuk baca 3. Tu dia, faham, beringat. Sujud, masya-Allah, sujud, ya. Kalau 4 rakaat banyak mana kita dapat tu. Inilah kelebihan dan tasbih, yang ada tadi ini. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama tersebut dalam satu hadis riwayat oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi daripada Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, inna lillahi 99 isma man hafidhaha dakhala al-jannah wa anna Allah witrun yuhibbul witr. Ya, sungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa menghafaznya, ya. Dia kata tadi gini, ya, man hafidhaha, man hafiz, hafal aja. Dia tak tahu makna, dia hafal masuk surga. Nampak? 99 nama Allah ni, tuan-tuan hafaz, tuan-tuan hafaz dan baca, masuk surga.
walaupun kita tak tahu makna. Nampak tak? Ulama tafsir ni katakan hafizah ni, kalau ikut dalam kitab ilmu lughah, hafizah ni hafal, ingat di kepala ya. Bukan kerti makna. Hanya hafizah makna menghafal di luar kepala. Itu dia katakan hafizah. Ni mengikut ilmu lughah bahasa Arab ya. Jadi tuan-tuan dia tak tahu makna tak apa. Tapi kalau tuan-tuan kalau sudah hafal, tentu tuan-tuan nak tanya dia lah. Duk baca selalu-selalu jangan tak mau tanya apa ya. Ini kelebihan tuan-tuan. Ambil tahu pula makna dia, kita akan lebih rasa lebih dekat kita dengan Tuhan. Ini paling penting. 99 nama ini tuan-tuan ada pada kita. Wa anna Allah witr, Allah tu ganjil. Yuhibbul witr, suka kepada ganjil. Maka tu kita kena sembahyang sunat witir. Sunat witir tu kita jangan tinggal. Tiap malam lepas Isya sebelum tidur, ataupun bangun malam sebelum subuh bagi jadi ya. Kalau boleh buat lepas Isya sebelum tidur. Kalau tak boleh kita bawa malam, bangun malam macam ni, kita sembahyang tahajud, penutup lepas tahajud, buat sembahyang witir 3 rakaat tuan-tuan ya. Jangan tinggal, buat sampai mati. Nampak tak? Ini kelebihan witir ni tuan-tuan, di mana kita akan dekat dengan Tuhan, dan orang ini diharamkan sama sekali daripada azab mahsyar. Tak ada azab mahsyar dekat dia. Nampak ya? Orang yang sembahyang witir, yang mana tiap-tiap malam kita lakukan, jangan tinggal. Nabi wajib dekat kita, sunat Nabi wajib tuan-tuan. Maka itu kita lakukanlah ya. Itu di antara yang boleh kita buat. Makanya Allah tu ganjil suka kepada kita. Dekat itulah insya-Allah kita akan sambung nanti Asmaul Husna ya. Akan kuliah kita akan bulan depan. Kita akan sentuh tentang 99 nama Allah dan bagaimana mengamal ayat-ayat ini. Bagaimana mengamal nama-nama Allah ni akan saya bawa tuan-tuan lah. Kita perhalus sikit supaya tuan-tuan dapat manfaat dan boleh beramal. Dan bila kita sebut nama-nama Allah, selalu kita akan dekat dan mengenali Allah dengan lebih jelas. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban